محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan kelapangan masa untuk berada pada malam ini untuk kita sama-sama melihat daripada kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fatani, yang mana kita dah sampai pada perbincangan syarat sah sembahyang. Yang minggu lepasnya kita masuk pada syarat yang pertama pada muka yang ke-6 cetakan Jawi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita baca balik yang pertama sebelum kita masuk pada syarat yang kedua. Kata pengarang pertama, ketahui pertama, yakni pertama daripada syarat sah sembahyang. Ketahui bagi masuk waktunya dengan yakin. Tahu masuk waktu sama ada dengan yakin atau dengan zon, atau dengan zon, sangkaan. Jika kita tak yakin, maka kita hendaklah ijtihad. Dan ijtihad kita itu dikira zon. Kita beramal dengan zon, sangkaan berat kita. Telah kita ijtihad dan cuba cari tanda-tanda kiblat, tanda-tanda masuk waktu. Tanda-tanda masuk waktu. Faham daripada situ, tafri'. Maka tiada sah sembahyang orang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya dan tiada zonnya. Jadi sembahyang orang yang sembahyang dalam keadaan dia tak tahu masuk ke tidak waktu, jawapannya sembahyang tidak sah. Bahasa kita pergi jember sembahyang, bangun-bangun ambil sembahyang, jember sembahyang, masuk dak waktu, dia tak kira. Dia tak tengok dah masuk dak masuk waktu. Jam pun tak tengok, tanda pun tak tengok. Dia hajama ala salati. Makna pergi jember sembahyang cerita. Atas sekali pun kalau sembahyang tu tiba-tiba kena betul, tak boleh gerak. Sebab syarat mengetahui masuk waktu tu syarat dia. Katakanlah dia sembahyang, dia tak tahu masuk waktu tak dia. Kira bangun sembahyang. Ni ada juga pesangan orang, dia panggil baik telajak. Baik telajak, rajin telajak. Dia rajin telajak dalam bab ibadat ni kena hati-hati. Sebab itu orang abid, orang ahli ibadat, syaitan senang nak tipu. Sebab apa? Orang ahli ibadat semangat ibadat, tapi ibadat dia tidak berdasarkan dengan ilmu. La'alimun wahid ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Orang alim seorang, yang alim makna tahu, yang belajar dan buat ibadat berdasarkan ilmu, lebih payah ke atas syaitan untuk syaitan tipu daripada 1000 orang abid. Sebab itu terutamanya kita yang Allah Ta'ala beri ruang masa ni, kerja dah peceng, goyang kaki, gaji masuk, peceng masuk, duit masuk, ada rumah sewa, ada ni. Jadi masa kita banyak terluang nak buat ibadat. Bagus, alhamdulillah, daripada kita habiskan masa kita duk kerja dunia lagi, Allah Ta'ala beri peluang kita kerja akhirat. Tapi biarlah ibadat kita berdasarkan ilmu supaya tak rugi. Nampak tak? Jadi rajin tak rajin nak semayang je kira. Tak tahu masuk tak masuk waktu ke semayang, jember semayang. Hatta andai kata semayang itu berlaku dalam waktu sekalipun, tak sah juga.
Tidak sah juga. Bukan tak yakin, sebab dia tidak mengetahui masuk waktu. Oh yakin tak apa lah. Tadi kata tak yakin ni, faham tak? Ia kira bangun tu, kalau ia yakin tak apa. Dah yakin, dah ada masalah. Kita cakap tak yakin ni. Awal-awal tu. Tak. Okey. Ya. Semayang tu sah tak? Jadi kena semayang mula tak jawapannya? Dia semayang dah lohur. Ia ingat ke masuk waktu dah. Ia pergi semayang lohur. Tiba-tiba tak masuk waktu lagi. Lepas tu semayang lohur tadi sah tak? Semayang zuhur tadi. Ia kena gini. Dalam bab ibadat, al-ibratu fil ibadati ma fi nafsil amri wa zannil mukallaf. Yang diambil kira sah dalam bab ibadat, ia kena ada dua. Ibadat itu kena dengan hakikat sebenar dan kena dengan sangkaan mukallaf, zon mukallaf. Makna ibadat kita zon masuk waktu. Tiba-tiba ibadat sungguh masuk waktu, sah. Tak cukup salah satu syarat, tak sah ibadat. Contoh, dia ingat masuk waktu, tiba-tiba tak masuk waktu lagi, walaupun dia zon masuk waktu atau yakin masuk waktu. Kira yakin lah, nama yakin. Kalau ikut yang bukan yakin pun, dia sangka masuk waktu, tiba-tiba tak masuk waktu, ibadat tak sah. Katakanlah masuk waktu sungguh, tapi dia hati dia rasa tak masuk waktu. Rasa, tapi pelik lagi ni. Dia rasa memang tak masuk waktu lagi. Tapi pergi semayang juga. Tak masuk waktu lagi, pergi semayang juga. Tiba-tiba betul masuk waktu. Tak sah juga. Ataupun contoh yang kita sebut tadi, dia ni tak ada apa-apa, tengok waktu, tiba-tiba pergi jeremba semayang tanpa mengira masuk atau tak masuk waktu. Hajama ala salah, dia terus semayang tanpa perhatikan waktu masuk tak masuk, semayang. Tiba-tiba semayang dia tu betul dalam waktu, tidak sah juga. Jelas ni? Jarang sangat berlaku tak? Jarang sangat berlaku lah. Yang mana orang pergi semayang tak ada tengok masuk waktu tak masuk waktu. Jarang sangat lah. Biasa kita tengok dulu, masuk tak masuk waktu. Dan jika jatuh dalam waktunya sekalipun, walaupun semayang yang dibuat tu masuk dalam waktu dia sekalipun, kerana apa? Kerana dia tidak mematikan, tidak yakin atau tidak zon masuk waktu. Okey. Kemudian ni pengarang kita ni direkah lah. Ulama dalam perbincangan ni dia letak macam mana cara kita nak tahu masuk waktu tu. Cara nak tahu masuk waktu pertama, sama ada dengan yakin, dengan tengok tanda masuk waktu. Tenggelam matahari, terbit fajar, gelicir matahari. Bayang matahari jadi 2 kali ganda. Yang kedua, orang beritahu, pemberitahuan oleh orang dengan berdasarkan ilmu dan yakin. Kabar masuk waktu dah. Jadi waktu boleh dikira, boleh dipegang sebagai penentuan masuk waktu. Yang ketiga ialah jam. Jam yang tepat, dia panggil sa'ah mujarrabah. Jam yang tepat. Dan juga muazzin thiqah. Muazzin, tukang azan yang boleh dipercayai. Sebab itu syarat muazzin ni lagi berat daripada syarat tu imam. Dalam dari segi fiqh, syarat muazzin lagi berat daripada syarat tu imam. Tapi elang tu imam lagi banyak. Elang tu imam lagi banyak, tapi syarat muazzin kena siqah. Tu imam tak siqah tak apa. Tu imam fasih. So muazzin dia kena siqah. Sebab apa? Sebab ibadat orang bergantung kepada dia.
Kena molek kalau dia azan sebelum garik tak ke habis puasa orang macam ni batal. Apa dah? Tak masuk garik 2-3 minit lagi. Orang ada tengok dengar je. Dah ada Tok Bilal azan dah. Tak masuk waktu kata, payah 2-3 minit ala beralah. Ala berlagi azan. Molek ada habis rosak ibadat orang. Jadi muazzin kalau ikut dia syarat dan ulama kita letak dalam kitab fiqh lagi berat daripada tak imam. Lagi berat. Fadilat pun besar. Tak, muazzin yang azan. Selagi mana suaranya dapat didengar, maka sepanjang itulah makhluk-makhluk Allah bertasbih memohon keampunan bagi muazzin. Atwalu a'naqa yaumal qiyamah al-muazzinun. Orang yang tekaknya panjang jinjang catik pada hari kiamat ialah tukang-tukang azan. Okey. Tak akan speaker. Tak apalah pakai speaker pun, tak apalah. Moga-moganya dengar juga. Andai kata kalau tak pakai speaker, jauh mana dengar. Okey. Kemudian cara lain untuk tahu masuk waktu dengan cara kita buat pekerjaan. Kita kata macam orang kalau macam contoh minggu lepas duduk dalam penjara dak. Nak tahu tempoh masa tu. Habis anyang satu tudung saji. Biasanya masuk dah garik anyang tudung saji, masuk habis siap anyang tu masuk isyak. Boleh kita gunakan. Kemudian banyak-banyak lagi lah cara-cara lain yang ada. Okay, baik. Jadi kemudian kita sebut minggu lepas orang yang semayang tiba-tiba sangkaan dia ijtihad dia salah. Dia ingatkan masuk waktu, tiba-tiba tak masuk waktu lagi, jadi semayang dia tu tidak sah bagi semayang tu. Andai kata dia ada semayang qada daripada semayang sama. Contoh, dia ada qada semayang zuhur. Hak belum-belum ni, masa muda. Hari ni dak masuk zuhur lagi, dia ingat zuhur dah. Dia pergi semayang zuhur dah sebelum masuk waktu. Jadi semayang zuhur pada hari tu sah tak? Tak sah lah. Tak sah. Tapi kerana semayang tu, dia ada tinggal zuhur pada hari-hari sebelum tu, hak tu boleh tapung. Semayang, hak dia tinggal dahulu. Boleh tampung hak dia tinggal dahulu. Kalau dia ada semayang yang sama yang telah ditinggalkan sebelum tu, maka semayang yang dibuat pada hari tersebut dibuat sebelum masuk waktu. Jadi semayang hari tu memang tak sah lah, sebab buat sebelum masuk waktu. Tapi kalau ada semayang seumpamanya qada, hak tu menggantikan qada tu boleh. Dah untuk hari tu masuk waktu lagi kena semayang semula. Masuk waktu dia kena semayang semula. Andai kata dia semayang selepas masuk waktu, semayang sah tak? Waktu zuhur ingat ke baru masuk zuhur? Bukan baru masuk zuhur, masuk asar. Semayang zuhur, tiba-tiba dia semayang zuhur. Semayang zuhur dia dibuat dalam waktu asar. Sah tak semayang tu? Tak sah? Mana tak sah tu? Dia semayang zuhur, jadi gelap kan, tutup keadaan, tak tahu waktu. Dia ingat ke masuk waktu zuhur dah. Dia pun semayang zuhur. Tengok-tengok rupanya bukan masuk waktu zuhur, masuk waktu asar dah. Jadi tadi tu dia semayang zuhur pada waktu asar. Pada hari tu semayang zuhur tu sah tak? Minggu lepas. Kabadah dah ingat ke tak je. Dia jatuh ke qada. Jadi sah tak? Sah. Sah dan berlaku qada. Dikira qada bagi semayang zuhur yang tadi. Jadi sah lah, tak payah makna sah tu tak payah ulang balik lah. Jadi lewat tak apa. Jangan sebelum. Kalau lewat memang semayang tu sah dan dikira sebagai qada. Tu keluar 4 hari masuk penjara. Masuk penjara 4 hari. Tiba-tiba bila keluar penjara, nyatalah bahawa semayang yang dia semayang sepanjang duduk penjara tu
awal daripada waktu. Masuk penjara 4 hari. Tak tahu waktu. Jadi dia pun kira-kira sendiri lah. Jadi bila keluar pada penjara, dia dapat tahu bahawa bila tengok-tengok balik, dia semayang tiap-tiap hari tu sebelum masuk waktu. Tak masuk zuhur pergi, semayang zuhur dah. Tak masuk asar pergi, semayang asar dah. Tak masuk garik pergi, semayang garik dah. Sampai 4 hari tu baru dia tahu, rupanya semayang dalam penjara baru ni awal pada waktu. Berapa hari dia kena qada? Hari. 100 makan. Makan penuh lah boleh tak? Jawapannya sehari. Tahu dah buat berang sehari lah. Gitu lah. Selesai lah. Boleh? Luar jalan. Boleh bawa jalan. Jalan mana? Tahu. Okey, habis. Syarat yang pertama. Dan kedua, berhadap ia akan kiblat, yakni akan Kaabah, jikalau dengan ijtihadnya sekalipun. Yang kedua daripada syarat sah sembahyang ialah menghadap kiblat, istiqbalul qiblah. Kiblat tu apa? Ni dia kata yakni akan Kaabah, hadap ke Kaabah. Jadi kiblat itu ialah Kaabah. Kaabah tu. Masjidil Haram tu luas. Hak naknya di Kaabah. Maka kata dia ditulis rekah je. Ikut perbahasan kiblat ni, orang yang nampak Kaabah memang kenalah hadap. Yang tak nampak Kaabah juga di sisi pandangan muktamadnya kena hadap juga ain Kaabah kalau dia tahu. Menghadap ain Kaabah maknanya kalau ada gunalah peralatan apa untuk tahu bahawa arah yang kita hadap tu ialah arah Kaabah ataupun kena kepada Kaabah. Nampak? Jadi sekarang ni benda itu dah dibuat pihak yang bertanggungjawab. Kalau surah dan masjid ni ialah Jabatan Agama lah, ada orang tolong ukur. Kita pun boleh buat sendiri kat rumah kan. Buat sendiri kat rumah ada waktu istiwa a'zam. Matahari tegak di atas Kaabah tu kan. Bila matahari tegak di atas Kaabah, kita biasa petang lah. Di tengah hari sana, kita ni petang. Maka bila matahari tegak tu, buat mengukur di rumah kita tu. Tak payah pacok kayu pun apa kalau ada tikat hak lurus kan. Kan dia mari masuk cahaya matahari nampak bayang kan. Ataupun ada apa-apa tiang ke, ambil panduan garisan tu untuk kita tengok arah kiblat di rumah kita. Dan guna handset pun tak apa, cuma guna handset ni dia kena calibration ke benda. Dia kena calibrate sikit lah supaya kena buat 2-3 kali supaya arah tu kena dengan betul. Pandangan yang kedua mengatakan memadai dengan jihah. Jihah ni mana arah Kaabah belah barat. Hadap belah barat pun tak apa. Tapi hak muktamadnya kena hadap kepada ain Kaabah walaupun duduk jauh. Dengan cara ijtihad dan seumpamanya. Okey. Jadi di sini bila hak berlakunya ke mana? Ni juga kalau kita tengok tengok tak dalam orang share video, orang tu semayang salah. Lepas tu ada saing ni mari pusing. Tak? Ada saing mari dia pusing. Cara itu bukan cara yang sebenar mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Bukan pandangan muktamad dalam mazhab kita. Dia kalau salah kiblat, kita tahu salah. Bukan ijtihad. Kalau ijtihad, hak dalam kitab sebut, kalau kita rakaat pertama, kalau duduk di tengah hutan ke atau tempat yang tak boleh tahu kiblat, kita semayang rakaat pertama, kita ingat kiblat belah ni, kita semayang belah ni. Rakaat kedua bangun balik apa? Rasa macam kanan sikit, kita pusing. Kita pusing belah kanan. Rakaat kedua. Bangun rakaat ketiga, belah lagi lah. Lagi belah timur lagi. Kita pun pusing. Hak tu dia berubah ijtihad tiap-tiap rakaat tu tak apa. Makna dia semayang dalam keadaan 4 arah.
pada 4 rakaat. Kerana apa? Kerana setiap ijtihad dia itu dikira ijtihad berasingan, dia kena ikut ijtihad dia. Tapi kalau memang yakin salah, contoh dia semayang, dia pergi rumah orang, nampak sejadah apa? Apa sejadah? Tuang apa sejadah terbalik. Tuang rumah apa sejadah terbalik. Dia pun semayang kau alik tari naik. Dia semayang. Tiba-tiba tuan rumah masuk, pusing. 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 Jawapannya, cara tu bukan cara pandangan dalam mazhab Syafi'i. Bukan pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Kalau salah kiblat, dengan yakin, semayang tadi tak sah, kena start semula semayang. Kena start semula sembahyang. Tak semula semayang. Kalau dia tengah semayang, dia tengok dia agak kiblat ke bawah. Jadi kita boleh kat bawah. Kabur, bab mayang ni batal dah. Kat bawah ada arah kiblat tu. Dia berhenti lah. Betul ya? Mayang balik. Ataupun dah. Tak mana. Dia pula jawab. Oh, jawab lah. Oh, jawab pula senang lah habis cerita. Jadi kalau nak buat apa yang dalam video tu, itu kalau taklid mazhab lain boleh lah. Kita ambil pandangan. Dia salah mayang tu, dia boleh kat bawah. Boleh ya? Mayang semayang. Dia berhenti lah. Dia berhenti semayang. Pandang muktamadnya dia kena berhenti semayang mula. Okey. Kena berhenti. Tidak boleh pergi, apa nama, ijah dia boleh. Ejah tu kalau kita nak taklid pandangan yang mengatakan boleh ejah, taklid pandangan tu lah. Tak apa. Adapun di sisi pandangan mazhab kita, dia kena sembahyang balik. Kena sembahyang balik. Okey. Kalau yang kiblat berubah, sebelum ni kiblat lain kita sembahyang ke masjid ni. Lepas tu sekarang ni dia masjid ubah arah tu. Hukum ni macam mana? Yang pertama, mana? Sekarang ni macam masjid ni lah. Asal dia ikut masjid ni lah. Okay, lepas tu bila dia jabat agama cek, dia berubah dia punya arah kiblat. Arah kiblat yang dia sembahyang tu berubah. Yang sebelum tu macam mana? Makna kalau dia semayang dah tu kerana berdasarkan ijtihad dan tanda tiba-tiba salah, tak apalah semayang tu. Makna pada setengah sebahagian pandangan kata tak payah ulang lah. Semayang lama tak perlu ulang. Macam naik ke tanah jenazah tu, arah berubah tu macam mana? Kena gali balik tu. Kena gali balik dan kena tu. Selagi mana mayat itu belum berubah. Kalau dah berubah dah, tinggal je lah. Okay. Kalau berubah sikit, biasa orang dah ubah lah. Berubah sikit, orang dah ubah. Kadang-kadang orang taklid pandangan, orang kata memada dengan arwah, tak apa dah. Memada, beralih tu sikit. Maknanya peganglah pandangan yang mengatakan bahawa boleh memada dengan menghadap arwah. Menghadap arwah yang kiblat, arwah kiblat. Jangan kiblat belah tu, ni arwah ni. Tak boleh tu. Arwah makna arwah yang sama. Cuma berubahlah sikit berapa darjah tu. Boleh kita taklid pandangan tersebut. Okey. Jadi di sini kalau hok dalam video tu, cara tu bukan cara pandangan muktamad mazhab Syafi'i, tapi kita nak buat, kita boleh taklid lah. Kita taklid pandangan yang mengatakan boleh ubah. Boleh ubah dan boleh teruskan semayang. Okey. Jadi menghadap kiblat ini syarat bagi sembahyang fardu. Sembahyang sunat dan sembahyang dipanggil syiddatul sembahyang khauf. Sembahyang khauf atau syiddatul khauf, hak ni tak syarat. Hak ni tidak syarat. Mana? Kalau kita musafir ni bukan mesti musafir jauh, musafir dekat pun. Daripada rumah kita nak pergi bandar, naik motosikal, start enjin, perih motor, takbir, Allahu Akbar, tak? Ketika ketika musafir semayang sunat, ketika musafir tu tidak disyaratkan menghadap kiblat. Tidak disyaratkan menghadap kiblat. Makna boleh kita turut je lah nak jalan kita tu.
Tak payah pergi alih lah motor kereta tu. Kecuali kalau pun mulaan, kalau mudah nak alih motor atau kita nak menghadap arah kiblat masa mula perjalanan, tak apa. Lepas tu selama kita berjalan tu, kita sembahyang ikut arah jalan kita. Sembahyang sunat ketika musafir. Hak tu tidak syarat menghadap kiblat. Jelas sembahyang sunat ketika musafir. Maknanya ketika naik kenderaan. Bukan makna ketika musafir tu berhenti, bukan. Sembahyang sunat dalam musafir dalam kenderaan. Gitu. Sembahyang sunat dalam kenderaan ketika musafir. Walaupun musafir dekat, nak pergi mana? Nak pergi bandar, nak pergi Marang, nak pergi Setiu. Tak sampai 2 marhalah pun. Tak apa. Tidak disyaratkan menghadap kiblat. Okey. Seterusnya ialah sembahyang syiddatul khauf. Sembahyang masa nak ketakutan yang sangat ni, masa perang ke, masa kena kejar di binatang bahar, tu pun tidak disyaratkan menghadap kiblat. Boleh ni? Okey, jadi menghadap tu dengan mana? Menghadap kiblat ialah dengan dada. Dengan dada. Kalau berdiri, menghadap kiblatnya dengan dada. Sebab tu orang hok sakit-sakit, sakit orat, sakit kaki, masa nak bangun rakaat baru tu jaga-jaga. Ada setengah orang kan bangun tak? Bangun, ia sengit badan. Ia bangun tu, ia sengit badan, ia pulas badan. Dalam sembahyang, kiblat wajib kita dada kita menghadap kiblat. Tu syarat. Pulas pusing badan ni. Pusing badan. Tu tak boleh. Apa? Jadi kalau nak bangun tu, jagalah jangan sampai kita pusing badan membelakang atau mengiringkan arah kiblat. Tak boleh. Kepala tak apa. Masa orang sakit. Orang sakit, dia boleh bangun biasa kan? Dada ni kena gitulah. Sikit. Dan masih menghadap tak apa gini. Awak ni pusing Kalau sikit gitu tak ada benda. Makna masih dikira menghadap kiblat. Sekarang ni dia pusing dada. Nampak tak? Jadi kalau dia mampu menghadap, kena jaga-jaga. Kena dada dia biar menghadap ke arah kiblat. Biasa orang sakit itu dia boleh bangun. Cuma kadang kerana terbiasa dia kilah kanan kilah itu jadi pusing. Jadi betul kok. Sebab masa dia bangun dia tinggi ke, kalau sekali dia patuh tu. Masa dia bergerak duduk. Berdada dia duduk, dia jangan ada ke kiblat. Tapi sementara nak boleh ke duduk tadi duduk nak sapu kaki nak ni. Jadi dia boleh buat molek tak? Tanya gitu. Kalau tak boleh buat molek, itu uzur tak masalah. Uzur yang tak mampu buat molek, tak ada masalah tu. Tapi sebelum dia boleh nak idar tadi, tak boleh nak sterik dah. Dan sterik dah tak apa lah. Hak kabar ni, hak boleh molek ada, tapi kerana tabiat, dia biasa bangun gitu. Nampak tak? Dia biasa memang ada tengok orang tak? Boleh bangun je. Boleh bangun betul. Dia tak bangun betul. Kita tak salah nak bangun kanan kiri dulu. Tapi dada jangan pusing. Jaga dada supaya jangan berpusing. Tapi yang tahu dah apa? Tak tahu. Tak apa lah. Ini tahu dah. Jagalah tu. Benda hak boleh buat. Kalau memang tak boleh dah. Kalau nak duduk, nak bangun, dia kena kesok, kena musing. Tu orang uzur sangat, tak ada masalah lah. Jadi kata dia ada 4 rakaat kan. Jadi rakaat yang kedua itu jadi dia musing. Jadi kalau rakaat pertama tu batal tu sembahyang dia. Batal? Pusing? Guna sembahyang mula, bukan tambah rakaat. Bukan. Jadi belum ni tu kena hati-hatilah. Kena hati-hati.
Edo tak banyak tak apa. Jangan edo banyak. Faham tak tu? Kalau masih menghadap kiblat tak apa. Saya tak tahu dok kata ke siapa-siapa ni tak tahu ni. Okey. Ada apalah betul tu tujuan belajar. Kurang-kurangnya kita boleh betul ibadat kita dah. Dia macam kalau belakang 3 dia pusing tu mana kalau dok sengaja musing, alih segera. dan bukan mana macam tak kata ni apabila dia lari badai dia lari belakang yang 3. Tapi dia kena tak pula mayang tu. Bukan dia kena tambah rakam je tau. Ada kalau dia gini, dia lari tu sebab apa? Dia batal surat tu je. Dia bila dia tahu, dia tak akan buat. Sekarang ni kita tahu dah. Tak boleh buat. Jadi kita tak buat lah. Andai kata tak mampu, itu tak apa uzur. Andai kata Macam dia buat lain rakam 3. jangan tu was-was, tak boleh main tu. Mana dia kena start mula. Tak. Hak rasa-rasa jangan kira. Tak boleh main rasa-rasa ni. Rasa macam tak betul benda. Tak boleh. Ni benda masuk isu was-was pula ni. Rasa macam tak betul je, rasa macam sengit. Tak. So kira tu. Kita dah semayang dah selesai lah. Ini kita dah tahu ni, jangan buat je lah. Hak lepas tu moga Allah Ta'ala terimalah dalam keadaan kita tak tahu. Dan lagi pula kalau benda itu tidak beralih sangat, tak apa lagi. Faham tak saya? Bukan maknanya tak boleh bangun kanan atau kiri dulu. Jangan dada beralih daripada arah kiblat. Nak lemo. Sakit. Malu pula dia kan. Bangun. Kalau bangun gini tak? Tak apa gini. Gini. Ni gini. Tak apa gini. Tak boleh ni. Allah. Nampak tak? Pusing sampai ke sana. Kalau sekadar bangun gini, dada menghadap lagi. Gini tak? Apa lagi? Dada ada. Bukan nak kena gini. Dada masih menghadap. Tak apa lagi. Masih perut lagi jadi Tak kira. Dalam pergerakan pun tak boleh tu. Tak. Pergerakan tu jangan beralih lah. Sama je. Dada kena jaga. Kepala tak apa. Kepala tak apa kalau pusing pun. Tak batal lah. Tapi makruh pusing kepala. Kepala tewel tak apa. Dada ni. Masa nak bangun, masa nak turun sama je. Jadi kita jaga-jagalah dada ni jangan beralih sampai pusing ke arah kanan ke kiri gitu je lah. Nak buat dah? Nak buat sekali. Nampak semangat nak buat. Dah. Dah apa dah tu? Mengadap gitu. Bukan maksudnya dada tu kena belah depan. Kalau kita turun memang dada gini. Mengadap tu. Nasib baik tanya buat dah. Dah tu betul dah tu. Mengadap gitu. Mengadap lagi. Dok teweng tu, jangan salah faham tu. Ingat gini kot, bangun ni dok ngadap. Dah kena bangun gana gini. Faham tak? Nak bangun memang dada kita ke bawah. Tak apalah yang tak naknya makna arah tu arah yang depan lagi. Sikit tak apa itu. Tak boleh pusing ni. Sebab saya ada nampak lah, bukan sini lah, kat lain. Dia pusing gini lah, naik. Naik pusing lah, badan dia belah lain lah. Jadi jaga-jagalah sikit Ini ada kot tak bukan kot. Dah saya tak tahu. Tu saya main tepi. Okey. Jelas dak ni, dak jelas tanya. Jadi dak risaulah Mana tadi? Kemudian dia kata
Maka bila berdiri, dada hak penting ni. Kepala memang disunatkan menghadap di depan dan mata pandangan ke bawah lah. Cuma pusing kepala tu tak patah. Yang kena jagalah dada, jangan berpusing daripada arah kiblat. Okey. Kemudian kalau macam orang semayang dalam keadaan mengiring, sakit lah, maka yang kena ngadap kiblat ialah dada dengan muka. Kalau semayang dalam keadaan terletang orang sakit, yang kena menghadap kiblat ialah tapak kaki dan juga muka. Kalau badan memang ke atas kan, orang terletang, tapak kaki ke arah kiblat, muka arah kiblat. Naik sikit sendal batal menghadap kiblat. Okey. Okey, kemudian seterusnya asyartu tsalits. Syarat yang ketiga dia kata yakni akan Kaabah jikalau dengan ijtihadnya sekalipun. Dan ketiga, menutup aurat antara pusat dan lutut jika laki-laki dan sahaya perempuan, dan sekalian tubuhnya jika perempuan, dan khunsa yang merdeka yang lain daripada mukanya, dan dua tapak tangannya dengan suatu yang menutup. Apa dah isyak itu? Tak masuk lagi. Ada soalan tu. Sebab ni panjang ni. Bab aurat ni kita kena tunggu minggu depan kot lah. Sebab berkaitan dengan aurat, perbahasan ni panjang. Aurat lelaki, perempuan kat mana, dan ciri-ciri pakaian yang yang syarat untuk menutup aurat tu. Mesti pakaian tu tidak dia menutup aurat, tidak jarang, dan tidak menampakkan bentuk. Cuma menampakkan bentuk ni, menampakkan bentuk ni kalau nampak bentuk masih sah lagi dalam semayang. Sah lagi. An yakshif alla yakshifa wa alla yasiffa wa alla yashiffa. Alla yakshifa, la yakshif wa la yasif wa la yashif. Jangan mendedahkan aurat, jangan menampakkan warna kulit, dan jangan menyifatkan badan. Menyifatkan badan ni tu luar semayang. Dalam semayang kalau pakai yang ketat, semayang sah lagi. Syaratnya kena tutup aurat dan juga jangan nampak warna kulit. Maknanya jangan nipis sehingga nampak warna kulit. Ni kita sambung pada minggu depan insya-Allah. Ada nak tanya tak soalan? Tanya dua ada semayang saat. Boleh. Bab tidur. Ya, tidur. Tidur dia kata ada kata kaki ke kiblat. Dia bangun menghadap kiblat. Ada kata kaki ke dia bangun membakar kiblat. Mana dia waktu? Kalau kita tidur ngiring, waktu paling afdalnya, maka macam kita semayang menghadap kiblat lah. Dada dengan muka. Kalau kita tidur terletang, kaki tu menghadap kiblat. Betul? Betul itu gitu. Cara dia gitu. Kaki ni kiblat. Semayang letak tu juga. Kena hak tadi. Panggil, tak beradab. Dia tidak panggil sebab kita dalam keadaan tidur. Mana kita tidur macam semayang dalam keadaan tidur. Nah, kalau tak gitu kan? Tak gitu. Jadi apa nama ni? Buat cara tu betul. Makna kaki tu menghadap kiblat. Kaki tu menghadap ke arah kiblat. Dah kuasa opang tu kalau bukan dalam keadaan tidur. Kalau bukan keadaan tidur, kita duduk gini berlunjur. Duduk dalam keadaan duduk gini, kita berlunjur. Tak molek lah. Ada keadaan tidur. Cara tu tidur yang paling molek. Bukan antara yang paling molek lah. Kalau boleh molek lagi ialah mengiring. Badan kita dan muka kita menghadap kiblat.
kepala tak apa, tangan kat ni. Dia masa tidur ni syarat mula-mula je. Hak keadaan kiblat tu. Tengah tidur tu termusing belah mana ke litang guling ada masalah. Ya, masa kita tidur ni, apa nama, kepala kita macam dia orang tanah jenazah. Tang ke laut, tang ke mana. Ha. Atau tang ke sini. Lambung kanan sunat. Kita ngiring. Hmm. Ngiring habis belah kiri ya. Ngadap, kita ngiring gini memang ngadap kiblat kan. Ha. Aman tu aman ni. Hak belah kanan. Hak belah kanan Syamil. Kalau kepala kita lemah badan. Tu kan. Oh gitu. Oh, belah kanan lemah badan. Oh, kata belah kanan tu bagus. Nabi pun tidur, Nabi tidur atas lambung kanan. Sebab jantung kita duduk belah ni tak tertekan. Tak tertekan. Nampak tak? Jantung kita duduk sebelah kini kan. Jadi kita tidur lambung kanan tak tertekan. Lepas itu tidur bersih kandang tak kira dah. Sama dengan ambil air semayang. Kita sunat ambil air semayang setidur kan. Orang rumah duduk tepi. Setuh ke tak? Ketak batal golek tengah. Setuh lah juga tak? Setuh. Kadang-kadang setuh. Dah guna? Kena bangun ambil air semayang tak? Air semayang tidur tu tak batal. Tak apalah. Tak apalah, jangan buat kerja lain je. Nampak tak? Jadi air semayang tidur tu tak batal, tak payah pergi bangun. Mu jangan setuh. Kena ambil susah ambil air semayang tak. Air semayang tidur tu tak batal. Tapi tak lewat semayang air semayang tu. Boleh tidur je. Air semayang tidur tu tak batal. Tak lewat semayang. Kalau setuh tu tak. Kalau setuh tak payah bangun untuk ambil air semayang lain maksudnya. Tidak perlu bangun untuk ambil air semayang lain kerana nak tidur. Air semayang tadi tu dah boleh dah walaupun setuh orang puang. Yang jadi batal, yang dia kena sunat ambil air semayang semula kalau jimak je. Kalau setubuh je. Waktu sunat ambil air semayang semula. Kalau sekadar setuh, pegang, jamah, waktu tak batal. Maknanya boleh tidur dengan air semayang tu. Nak semayang tak boleh Nak semayang kena ambil air semayang lain. Itu wuduk untuk tidur. Sebab ada kau orang faham kata dia tidur ambil air semayang, dia tak boleh bini setuh je. Tak boleh bini setuh dia. Setuh ambil air semayang ni kan. Bangun pula. Setuh bangun pula ambil air semayang. Setuh bangun pula air semayang. Tanya ke mana? Tanya lagu ni tidur bagi sini tak apa lah. Tak apa, tak ada masalah. Saya awak tu balik putih katil. Pak Musik Hati. Ada dah. Boleh dah? Sekadar tu saja. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.